Tapi kita cukup Al-Quran. Baik, hadis yang ketiga. Dalam sebuah riwayat yang bersumber daripada Ya'la bin Muklim dikemukakan, Sa'ala Ummu Salamah an qira'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa idan hiya tan'atu qira'atan mufassaratan harfan. Sesungguhnya Ya'la bertanya kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yang mana kalau boleh tak cari doa yang Nabi SAW ajak pada Ummu Salamah. Cari dia. Ummu Salamah macam suami Nabi SAW jumpa dia, ajak dia doa. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Doa tu saya bagi begini nak tulis tak sempat baca bahasa Melayu. Allahumma ajurni, ya Allah bagikan ganjaran padaku fi musibati, atas musibah yang aku kena. Wa akhlif li khairan minha, dan bagi ganti yang lebih baik daripada hilang. Doa itu dibaca bila kita kena sebarang musibah. Kena apa sekalipun, ya Allah bagi aku pahala dan musibah yang aku kena ni, ganti yang lebih baik daripada hal kata hak tak hilang. Dia kehilangan suami. Nabi SAW suruh dia baca. Dia kata, ya Rasulullah, mana ada suami yang lebih baik daripada lelaki itu? Abu Salamah lelaki yang cukup baik. Mana ada lelaki yang lebih baik daripada lelaki itu? Faham kan? Nabi kita baca. Bila dia baca kan, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala gantikan suami yang kedua dia dapat lagi baik daripada Abu Salamah. Abu Salamah itu suaminya, dia Abu Salamah. Allah bagi pada dia suami yang lebih baik daripada lelaki di hadapan. Allah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca doa aku baca okeylah. Hilang kecil tu jelas untuk mohon tu jelas. Doa banyak-banyak, ya Allah bagilah bagi lebih baik lepas dia dapat istimewa. Hilang kecil dapat istimewa dapat saya. Contoh. Boleh dengar? Ini baik. Jadi yang Allah bertanya kepada Ummu Salamah tentang bacaan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Ummu Salamah meniru suatu bacaan yang jelas dan tertib. Tertib itu maksudnya tersusun. Berkata demi kata, maksudnya baca satu persatu, baca tak kalut, baca tak lagu, baca satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Baca satu persatu, harfan bi harfin, satu persatu huruf. Jadi bacaan Quran memang macam tu je lah. Dia tak dibaca kalut-kalut. Sebab itu ayah-ayah sekalian, mari kita mengenal tentang Fatihah. Ayah-ayah yang ada di sini semua pakai semayang tarawih di sini tu boleh. Ada mana-mana masjid, okey. Kita nak minta tolong jangan cari masjid ataupun surau yang tu imam dia baca Fatihah satu nafas. Jangan cari itu imam, jangan cari masjid, surau ataupun jangan cari itu imam. Hak tu baca Fatihah senafas. No. Kita cuba syukur tu je. Lapan rakaat 15 minit kita cuba mau. Kemudian semua takbir kita orang habis dah betul ke itu ya. Sedangkan Fatihah untuk maklumat sekalian, dia paling kurang kena berhenti 3 tempat minimum. Fatihah bukan boleh baca lebih 8 ayat sekali nampak je lah. Tak ada berhenti, tak boleh dia kena berhenti 3 tempat paling kurang. Tak saya boleh tengok surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dia kena berhenti setakat tu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Situ kena berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku kena berhenti. Yang tu satu ayat. Tak boleh sambung sebelum, tak boleh sambung dengan selepas. Dia satu ayat semata-mata dia sekali. Sebab tu boleh tengok ayat tu ujung sekali dia tak ngomong. Orang kita bagi sambung pun ayat tu kena berhenti lah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai ila akhir ayat. Yang tu boleh faham baik sampai wallahi amin. Tapi poin dia ayat iyyaka na'budu kena berhenti. Sebelum kena berhenti, selepas dia pun kena berhenti, kena mula ayat bawah. Kalau tu imam tu baca direct kau hati tu Ustaz, mana dia sambung mungkin. Itu kita minta jangan cari imam itu saja. Cari imam yang baca satu bila. Tapi jangan ada cari imam Bismillah. Oh, saya waktu sekolah memang dulu imam tu tak pernah mesti ada
Kami ni pelajar bila mari dengar suara dia bismillah pun semua lagi petang ni. Balik mayat dia serama. Alhamdulillah. Tak apalah kalau satu macam itu imam pun tak apalah kan. Tapi jangan cari imam yang terlalu dulu. Boleh no? Selesai. Baik, sebab hadis seterusnya. Qatadah radhiyallahu anhu. Qatadah ni anak murid Abdullah bin Mas'ud. Nah, anak murid Abdullah bin Mas'ud, dia seorang tabi'i. Dia bukan sahabat, dia tabi'i. Qatadah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Qultu li Anas bin Malik, kaifa kanat qira'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Qala maddan. Aku pernah tanya kepada Anas bin Malik, bagaimanakah bacaan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda minta maaf, Anas bin Malik menjawab, bertajwid. Pokoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ada tajwid. Time panjang, time pendek, time dengung, time tak dengung. Imalah. Bila orang penuh dengan contoh dan sebagainya. Maknanya sifat-sifat tajwid yang ada dalam Quran semua Nabi SAW ikut. Baca ikan kalau boleh kena mengaji je tajwid. Bukan kata mengaji tajwid ni kena tahu nikmat dan apa, malazil kalimah musaffal, nikmat barok, nikmat qabil, nikmat telefon. Maknanya semua jadi nikmat tu nak kena hafal kan. Tak perlu izar halqi, izar syafawi, tak perlu. Yang penting kita tahu kalau nak mati jumpa dengan roh apa hukumnya. Kena buat apa bila dengar? Okey, cukup. Nak mati jumpa dengan roh tak payah dengar, cukup. Tidak. Mati jumpa dengan roh apa hukumnya? Cukup. Boleh tahu cara baca? Cukup. Oh, kalau hari kena banyak 6 rakaat. Kalau ini 4, 5, 6. Oh, kalau ini 2 rakaat saja. Cukup. Tapi bila disebut perkataan tajwid, ada ulama Muslim di Malaysia pernah mengatakan di Malaysia ni boleh yang rajin mengaji tajwid orang perempuan. Orang perempuan banyak mengaji tajwid. Tapi orang lelaki tak mengaji. Sedangkan ustaz tu mengatakan orang lelaki nak kena jadi imam, perempuan mengaji tajwid ke PhD pun tak kena jadi imam. Kita bincang balik kata-kata betul juga dia. Hak lelaki ni dah tak bini. Bini turun main mengaji tajwid, dia pun balik dia. Saat lagi habis kelas dia pun main bini dia. Bini dia mengaji tajwid, bini dia tak jadi imam. Dengan dua tak tahu, dia mandi kata Allah Akbar ya. Tak apalah, mari kita minta komentar bagi bacaan ni Fadil, insya-Allah. Baik. Hadis yang terakhir. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibi al-Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Hadis sahih riwayat daripada Imam Tirmizi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kepada yang selalu membaca Al-Quran pada hari kiamat nanti akan dikatakan, bacalah, perbaikilah bacaan kamu sebagaimana yang telah kamu kerjakan di dunia dahulu. Baik, poinnya kita dah sebut di sini. Sesungguhnya kedudukan kamu tergantung kepada akhir ayat yang sedang kamu baca. Orang-orang yang berada di akhirat kelak dia akan dikatakan kepada orang yang lagi baca Quran. Orang yang lagi baca Quran disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak kedudukan orang baca Quran bergantung kepada akhir ayat yang dia baca. Apa maksud hadis ini Ustaz? Mudah. Orang yang baca Quran 5 juzuk sahaja sepanjang hidup dia akan berada kedudukan yang bawah. Orang yang baca Quran 30 juzuk dia lebih tinggi kedudukannya. Orang yang baca Quran habis 30 juzuk dia ulang balik 30 juzuk lagi, ulang lagi 30 juzuk lagi. Jadi Ustaz kalau ikut dia ulang hampir 10 kali Ustaz, 10 kali khatam. Mana kalau ikut qiraat dia telah membaca 300 juzuk, kedudukannya lebih tinggi daripada baca 50 juzuk. Lepas untuk qiraat dia juga. Sebab itu orang yang tinggi kedudukan di hari akhirat adalah orang yang banyak baca Quran. Baca kita minta baca. Orang yang baca Quran dengan Quran yang Allah ayat untuk syifa penyembuh. Syekh Zainal Asri pernah sebut satu kalam dalam hadis ini. Dia pernah mengatakan orang yang apabila dia berubat dengan Quran tapi perubatan tak menyembuhkan. Boleh faham maksud? Orang yang berubat dengan ayat Quran tapi dia tak sembuh. Mana dia baca kata Quran
Quran, baca teriak, baca ayat-ayat kursi, baca ayat apa, tapi dia tak sembuh, sakit dia masih ada. Syekh nak si jawab pada saya tu tak boleh. Dia kata orang ni sebenarnya tak sesuai dengan Quran. Cuba faham bahasa orang ni sebenarnya tak sesuai dengan Quran. Mana dia tu tak sesuai dengan Quran. Kalau tak sesuai dengan Quran, tak sesuai dengan apa? Mungkin disebabkan kehidupannya dia menolak Quran. Jadi, ataupun kehidupannya dia tak pernah berdamping dengan Quran. Jadi bila berubat dengan Quran, Quran itu tak menyembuhkan. Kalau kita tak kena penyakit, kita boleh dimakan kan? Kau kalau kena penyakit tengok, dia pergi berubat kata orang dia baca ayat Quran ni banyak pada kita, tapi tak tertentu. Tetapi kita tak sesuai dengan Quran, cuma kita tak pasal. Tak kira kan? Dia juga takut. Sedangkan Allah sebut Quran syifa penyembuh. Tak darah dia ubat kan saya, ya Quran yang sampai tak darah baca tapi tak tertentu. Faham tak? Masih takut kan buat dia? Baik, kita cek mudah-mudahan sama-sama kita. Baik, jam berapa? Nak menjam lagi kita panggil kan? Baik. Yang terakhir saya nak sebut kepada Muslimat. Tadi ini saya baca dulu kan. Bukan buka surat yang 65 kan. Nanti kita akan jawab dalam hadapan kita dulu secara penuh. Cuma hari ini saya nak berhenti sedikit ya. Saya cuba berhenti lagi yang pertama. Ini habis dah selesai baca Quran. Dan mudah-mudahan sama-sama ambil pelajaran. Baik. Ayat-ayat Muslimat cuba buka surat 65. Kita bukan nak cara tajuk ni hari ini, tapi saya nak kongsi satu hadis kita jawab. Ambil dia sebagai satu peringatan untuk kita semua. Baik. Cuba tengok hadis ini saya. An Umar radhiyallahu anhu qala man yahfadhu hadithan 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi fitnah. Qala Huzaifah ana sami'tu yaqul fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqatu atau kama qala. Hadis sahih rawahu Imam Bukhari. Yang ini saya sebut hari ini bukan apa saja. Siapa yang ada masalah dengan anak-anak, adik-adik, siapa ada problem bagi tengok harta, kali dengan masalah harta, kali masalah rumah, masalah apa, kali dengan adik-adik, kesihatan anak dan sebagainya. Yang ketiga, siapa yang kenal dengan kawan-kawan, di tempat kerja ada problem dengan kawan, duduk di sungai tua ada problem dengan kawan-kawan, duduk di mana pun kita ada problem macam-macam. Macam mana nak settlekan benda ni? Ibu di belakang dapat suami jadi tak mau sembahyang, nak buat macam mana supaya dia elok. Baik. Ini hadis dia, panduan yang kita boleh ambil dalam Nabi SAW macam mana. Baik. Daripada Umar radhiyallahu anhu katanya, siapa yang hafal sebuah hadis daripada Nabi SAW berkenaan dengan fitnah. Fitnah ni ada boleh tulis begitu, ujian. Fitnah ni bukan kata apa-apa, fitnah ni maksudnya ujian. Dan ujian. Mana bagi ujian? Baik. Jawab Huzaifah bin Yaman, aku mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnah seseorang dalam keluarganya. Maksudnya fitnah yang datang, ujian yang datang, mula datang itu daripada siapa? Daripada keluarga. Bini buat bagi kita sebab, suami buat bagi ibu sebab, anak-anak buat bagi kita tak senang dulu, menantu kita buat kita penuh kepala. Contohnya pun bagi fitnah lari pada keluarga. Dalam hartanya, ada pun fitnah tu datang, ujian tu datang daripada harta ya. Sat-sat kita rosak, sat-sat kita scam, sat-sat rumah bocor. Tu tiba nak kena tengok belakang. Baru beli kereta saya, paki-paki orang mencuri belakang Allah serang. Tak ada apa ni, kena ujian semua. Boleh faham kan? Termasuk ujian yang daripada keluarga, daripada harta dan tetangga yang ini jiran. Ayat yang pejabat kawan fitnah kita kena jadi masalah. Kita duduk di kampung ni, orang kata pada kita macam-macam, kita kena usinan. Jadi pada kemari daripada kawan sekeliling. Cuba tengok Nabi SAW ajar pada kita macam mana nak selesai perkara ini. Yang pertama Nabi sebut, dapat ditutup, yang ini dapat dihapus, boleh tak? Macam mana cara? Boleh solat, semayang, puasa, sedekah. Dan dia kata fitnah ataupun ujian yang mari melalui ahli keluarga, adik-adik kamu buat bagi problem, atau kamu mendatangkan masalah, jiran kamu mendatangkan masalah, masalah ini boleh selesai dengan cara semayang, puasa, sedekah. Semayang, puasa, sedekah. Semayang ni semayang apa kan? Semayang sunat. Bukan semayang fardu kan? Semayang sunat. Puasa sunat. Sedekah sunat.
Maknanya dalam masa muda di sini ayat musibah. Kalau kita kena musibah macam ni, keluarga, harta, adik-adik, jiran, kawan dan sebagainya, maknanya 3 benda ni masih kurang dalam hidup kita. Jadi kalau tak benar, perbanyakkan 3 benda. Lagi banyak problem besar, lawan bagi sedekah. Jadi sebab tu kalau tak kumpulan itu banyak musibah. Lagi banyak masalah, semayang sunat bagi banyak lagi. Ustaz, problem tak selesai Ustaz. Puasa sunat bagi banyak, insya-Allah problem ini selesai. Sebab ni hadis sahih, boleh berhujah. Boleh faham masalah tu? Boleh berhujah ni dalam benar. Sebab tu kita minta jika ni perbanyakkan. Mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita, insya-Allah. Okey, silakan. Baik. Yang terakhir. Ayat bagus dia. Nak dia lagi. Nabi SAW pesan kita kalau boleh sekali khatam sekali, khatam Quran sekali. Tapi kalau tak boleh, nak minta khatam 3 kali. Boleh tak? Sekali, kalau tak boleh, jika orang baik. Kalau tak boleh sekali, khatam 3. Macam mana cara nak khatam 3? Yang pertama sekali nak minta ayat baca surah Izazul Zilatil Ard Tuzil Zalaha, surah Al-Zalzalah. Baca berapa kali Ustaz? 2 kali. Bila nak baca apa Ustaz? Bila orang boleh. Yang penting dalam sehari itu baca sekali. Ada yang sembahyang tak Ustaz? Tak, payah. Saya tanya Ustaz, dia jawab. Saya tengok dia jawab. Baca Izazul berapa kali? 2 kali. Kata Nabi SAW, Izazul ini tak ditulis Quran, dia menyemai separuh Quran. Mana kalau baca Izazul sekali, separuh Quran. Baca 2 kali, khatam. Boleh? Yang kedua baca kuliah ayat al-kafirun 4 kali. Sekali baca sama dengan suku Quran 1/4. 2 kali baca separuh, 3 kali baca 3 suku. Silakan. Yang baca 4 kali khatam. 4 kali kuliah ayat al-kafirun. Yang ketiga baca qul huwallahu ahad 3 kali. Fa'innaha ta'dilu thuluthil Quran dan thuluthal Quran. Dia menyemai 1/3 Quran. Baca 3 kali, khatam. Boleh dapat tak? Izazul, kuliah, qul huwallah. 2, 4, 3. Baca bila hari juga. Dan satu pesanan daripada saya sebagai bilang, jangan berumpan baca 3 surah macam tu. Quran baca lah juga. Ini berumpan aku yang aku boleh khatam bagi 3 kali lah. Quran dia baca. Quran kena baca lah. Boleh tak? InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama di pengajaran hari Rabu ni, insyaAllah kita akan cerita perkara-perkara yang lain. Ada banyak benda kita